Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bab yang seterusnya, ta'khirus sahur. Bab istihbabut ta'jil fil fitri wa ta'khiris sahur. Bab di sini nak beritahu tentang segera berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Sahur tu kena dilewatkan. Sesuai dengan lafaz di sinilah. Hadis yang ke-189. An Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, selalunya akan mendapatnya kebaikan kepada manusia itu ma'ajjalul fitra, selama mana mereka itu mensegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Wa akharus sahur, mereka melewatkan sahur. Mana makan sahur lah. Makan berbuka, segerakan makan berbuka, melewatkan makan sahur. Ini kita ada bincang dah sedikit sebelum pada ni, yang mana sahur itu berkat, kan? Kerana sahur itu berkat. Jadi hukum daripada hadis ini disunatkan kepada kita mensegerakan berbuka puasa. Itu ketika mana? Iaitu ketika tenggelam matahari. Bila tenggelamnya matahari ataupun berita yang siqah, yang boleh dipercayai. Contohnya kita tengok takwim ataupun kita dengarnya azan. Maka terus kita berbuka. Dan begitu juga bersahur. Bersahur kita lewatkan. Kita lewatkan bersahur sehinggalah kepada akhir waktunya. Bila azan subuh, maka kita pun berhenti. Azan subuh kita berhenti. Dan daripada hadis ini nak beritahu segera berbuka itu akan kekal mendapat kebaikan. Kekalnya satu orang itu mendapat kebaikan. Berterusan mendapat kebaikan kerana segera berbuka. Sebab tu bila time nak berbuka, tak perlu lagi kita duduk main leka-leka lain-lain. Kita duduk di depan makanan tunggu. Supaya segeranya bila masuk terus makan. Masuk terus makan. Ada di kalangan setengah-setengah ulama, saya dah beritahu dah bab sebelum pada ni, bab sahur pun dah ada dah, yang mana mereka itu sengaja melengahkan waktu berbuka. Itu tidak sunnah. Kena ingat, tidak sunnah. Cara sunnah, masuk je waktu, azan je, terus kita makan. Azan terus kita makan. Sehingga kan, orang yang nak azan sekalipun, sebelum daripada dia azan, dia makan dulu sedikit, dia minum air sedikit, baru dia azan. Dia segerakan azan lah sebab orang lain tunggu dia kan. Jadi dia minum sikit, makan kurma sikit, sekejap saja, dalam beberapa saat, terus dia azankan. Jangan pula dia makan-makan kenyal tu, barulah dia nak azan. Jadi, tidak gitu. Jadi dia makan dulu sedikit, minum ke sedikit, supaya dia sudah berbuka, kemudian baru dia azan. Mana kalau kira-kira mudah lah sekarang ni, siap-siap dah dengan gelas ke apa ke air. Okey, masuk dah waktu, tengok timing dah masuk waktu, kita pun minum. Lepas minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah kita azankan. Barulah orang ramai tahu masjid ini akan azan bila masuk waktunya. Maka bila orang dengar azan tu, orang dah tahu dah tu. Jangan pula juru azan itu dia azan selepas daripada azan baru dia makan. Jangan. Jangan pula dia terlampau rajin gitu. Mana terlebih pula dia. Yang mana dia
tak makan lagi, azan dulu. Tak apalah, kita azan dulu, makan ni tak apa. Maka kalau dia buat gitu, boleh dia buat gitu, tapi tidak menepati sunnah dan tidak mendapat kebaikan lah seperti mana hadis ni. Jadi yang dapat kebaikan, dia makan dulu, dia minum dulu, serba sedikit lah, supaya sempatnya orang lain pun boleh dengar azan dia itu, maka orang pun berbuka semua sekali kan. Dia berbuka sedikit, minum air ke, makan pun sedikit, terus azan sesegera mungkin. Tidak ditangguhnya lama sehingga orang ramai dapat tahu dia sekarang ni dia ni akan azan memang betul-betul masuk waktu. Betul-betul masuk waktu. Begitu juga waktu subuh, memang dah betul-betul masuk waktu. Sebab juru azan ini, mereka ini adalah orang yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Diamanahkan oleh Allah Ta'ala supaya melaksanakan tanggungjawab ni. Amanah dia adalah jaga waktu. Itu juru azan. Mungkin kita akan bincang benda ni dalam masalah juru azan. Yang mana juru azan ni dia yang menanggung tanggungjawab itu. Bila nak iqamah, nak solat, yang menanggung tanggungan nak solat bila, itu imam. Tetapi juru azan pula, dia kena tengok waktu dan dia tak perlu tanya tu imam. Okey, tu imam boleh dapat azan? Tak. Dia yang jaga waktu, dia yang tengok jam, dia yang tengok dengan mata, tengok matahari ke apa ke, maka dia yang juru tengok, dia yang pastikan. Sebab tu kalau saya tengok ada setengah-setengah muazzin tu, di tempat-tempat muazzin tu dia ada sedia dah jam tu, bukan satu, ada banyak jam. Ada banyak jam supaya takut adanya jam ini rosak ke, tak cukup bateri ke apa ke, dia boleh tengok ada jam satu lagi, dan jam di tangan dia pun dah ada siap, telefon pun betul semua sekali dengan waktu yang tepat. Itu cara juru azan yang sebenar. Juru azan yang sebenar ni dia betul-betul jaga waktu dia. Dia sebab amanah tu dia yang bertanggungjawab. Maka bila tanggungjawab begitu, dia kena segerakan azan. Tetapi walaupun segerakan azan, dia kena makanlah dulu, minum dulu ke, supaya dia sudah berbuka. Selepas berbuka barulah dia azan. Tapi tidaklah sampai dia makan sampai banyak apa semua sekali sehingga terlepas pula waktu untuk azan. Jadi orang lain masih lagi tertunggu-tunggu dia bila nak azan. Jadi ada setengah orang yang tak tahu waktu-waktu solat, waktu maghrib apa semua sekali ni, terpaksa tangguh dulu nak berbuka puasa kerana juru azan itu sangat melewatkan mengazankan tu. Jadi ini kena kewajipan bagi juru azan lah, kena pastikan dengan segera. Dan hadis ini juga sebenarnya kali sebagai nak menolaklah golongan-golongan seperti Syiah. Pokok Syiah ni pula dia melewatkan berbuka puasa. Mereka berbuka puasa pada waktu Isyak. Itu golongan Syiah. Golongan Syiah ni dia suka pada kadang-kadang benda gini dia nak tunjuk lebay sangat kan. Dia nak tunjuk lebay sangat sini. Dalam masa sama kutuk sahabat, kafirkan isteri Nabi. Lepas tu amalan pokok dia pula memang yang tak ikut sunnah pula. Itulah Syiah. Golongan yang jenis tak ikut sunnah, golongan yang sudah merosakkan Islam mereka. Dan mereka berpendapat kata berbuka lewat. Dia sengaja berbuka tu lewat sampai Isyak barulah dia berbuka. Bila nampak malam gelap baru dia berbuka. Dan pokok Syiah itu sebenarnya kali ikutan dia adalah ikutan Yahudi. Sebab tu kalau akhir zaman popok Dajjal, orang yang akan ikut ni adalah popok yang duduk di Khurasan kan, di satu tempat di Iran kan, satu tempat di Iran, dan di situnya tempat Yahudi. Dan orang Yahudi ini lah pengikut tegar mereka ini, ada puluh-puluh ribu yang akan menjadi pengikut tegar Dajjal esok. Dan tak peliklah Syiah ini berpegang dengan syariat-syariat seperti mana popok Yahudi pegang. Dan popok Yahudi suka berbuka lewat-lewat. Popok Yahudi dia akan berbuka bila nampak bintang. Bila dia nampak bintang barulah dia buka. Itu cara popok Yahudi. Dan Syiah pun ambil cara gitu. Dan kita pula tidak. Kita kena berbuka. Terus berbuka.
Lepas berbuka kita solat. Solat tu satu kewajipan, tetapi boleh ditangguh sekejap untuk kita makan. Selepas kita makan apa semua sekali, barulah kita solat. Dah ada juga cara, iaitu cara kita makan dulu sebahagian, makan kuih-kuih dulu ke. Kalau zaman sekarang kuih-kuih, makan kuih-kuih apa semua sekali, lepas makan kuih kita pun solat. Ataupun hidangan kuih tu tak banyak ke apa ke, kita terus makan nasi ke, makan berat terus ke, kita makan selepas selesai itu terus kita solat lepas pada tu. Supaya kita solat pun tak ada teringat ke nasi dah lagi. Kan? Sebab tujuan makan tu supaya kita solat tu tak terganggu dah. Terganggu dah dengan makanan-makanan yang terhidang atas meja tu. Ada ayam golek, ayam pasu, ayam percik lah, apalah ada atas meja tu. Solat Allahu Akbar sambil duduk mikir benda-benda begitu. Jadi segera-segerakanlah makan. Lepas kita makan tu, maka nafsu kita tidak tertumpu dah lagi pada benda tu, maka solat kita pun akan jadi solat yang betul-betul khusyuk pada Allah Ta'ala. Habis itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna, faqad afdara as-sa'im." Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang marinya malam daripada arah ini, arah sanalah, wa adbara an-nahar min hahuna, maka datang ke arah belakangnya siang hari daripada arah sana, faqad afdara as-sa'im, maka orang puasa boleh berbuka puasa. Orang yang berpuasa boleh dah berbuka puasa. Yakni yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila bila nampak dah malam itu daripada arah sebelah sana. Sebelah sana situ kalau di tempat Nabi itu sebelah timur, kan? Dan bila mari ke sebelah siang hari sebelah satu lagi itu pula adalah sebelah barat. Yang dimaksudkan sini adalah tenggelamnya matahari. Bila tenggelamnya matahari itu, maka masa itu sudah waktu berbuka bagi orang yang berbuka. Jadi ini maksud daripada hadis Nabi ini, bahwasanya berbuka puasa tu mesti kena disegerakan. Bilanya masuk dah waktu maghrib, maka masa itu sudah waktu berbuka. Sudahnya sampai kepada waktu berbuka. Sudah sampai kepada waktu berbuka dah. Sebab matahari dah sudah sampai kepada penghujung dia dah. Bila matahari sudah dia penghujung nak tenggelam dah, maka yang sebelah satu lagi itu kira-kira dah gelap dah. Sebelah satu lagi itu dah gelap dah. Maka kita sekarang ni masih lagi tak gelap, baru nak gelap. Kan? Sebelah tempat kita sekarang ni. Maka masa tu masuknya maghrib maknanya. Bila masuknya maghrib, maka masa itu sudah waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Habis itu, bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya yang ke-191. Bab yang seterusnya ini bab afdal siyam. Wa ghairihi, bab puasa yang terbaik dan selain padanya. Yang ada cerita benda-benda yang selain padanya yang berkaitan lah. Hadis yang ke-191 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal qala ya Rasulullah innaka tuwasilu qala innaka lastu tahiyatikum inni ut'ima wa ustia ut'ama wa usqa wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas ibn Malik. Daripada Abdullah bin Umar, katanya dia, Rasulullah SAW melarangnya puasa wisal, puasa sambungan. Mana bersambungnya, puasa hari ini kesambung pada puasa esok hari pula. Qalu, sahabat pun protes lah. Mana protes yang tanyalah kan? Tanyalah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuwasilu, kamu tu buat tak apa.
Kamu buat puasa sambung gitu tak apa. Tapi Nabi pun jawab, inilah stuka hayatikum. Aku tidak seperti mana keadaan puan-puan kamu. Aku diberi makan, aku diberi minum. Aku diberi makan, diberi minum. Dalam riwayat oleh Allah Ta'ala yang bagi makan pada aku, bagi minum pada aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah dan juga Anas bin Malik. Riwayat Muslim pula ada tambahan an Abi Sa'id daripada Abi Sa'id Al-Khudri, fa ayyukum arada an yuwasil. Siapa-siapa di kalangan kamu yang nak juga, bila diberitahu gini nak juga buat. Ini cabaran daripada Nabi lah. Fal yuwasil ila sahur. Maka sambungkanlah hingga pada waktu sahur. Cabaran Nabi ini bukan nak suruh buat sebenarnya. Ini kita kena faham. Bila Nabi suruh sini, suruh bukan suruh buat. Suruh sini dengan makna tak boleh buat. Dan nak buat juga biarlah sampai pada waktu sahur. Tapi molek ke tak molek? Tak molek. Sebab Nabi SAW sudah memberitahu tidak seperti kita semua sekali ini, tidak seperti Nabi SAW. Sahabat Nabi ni, mana daripada hadis Nabi ni, nak beritahu sahabat-sahabat Nabi ni satu orang yang suka buat apa yang Nabi SAW buat. Inilah kita nak beritahunya. Seperti mana kata pepatah ada beritahu, lau kana khairan, sekiranya benda itu benda yang baik, la sabaquna ilaihi. Niscayanya mereka itu golongan sahabat akan bersegera-segera nak melakukan perkara itu. Ini kaedah lah. Kaedah dalam melakukan amal syariat. Bila amal syariat itu benda yang ada betul dalam syariat, maka orang yang mula-mula akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan itu adalah sahabat. Sahabat Nabi yang akan buat dulu. Itu kaedah dah. Kaedah dah di kalangan ulama tabi'in yang belajar dengan sahabat, mereka sangat arif tentang ini. Lau kana khairan, sekiranya benda itu baik. Benda ini baik dalam syariat. Memang betul benda yang kita kena buat. La sabaquna ilaihi, niscaya mereka itu, sahabat-sahabat itu akan mendahului kami, akan mendahului kita semua sekali dalam beramal benda. Contohnya hadis ini. Contohnya hadis ini. Bila dia tengok Nabi buat, maka mereka ni sahabat-sahabat Nabi, dia usaha juga biar dia pun boleh buat seperti mana Nabi SAW buat. Tapi Nabi SAW mengkhususkan amalan ini hanya untuk dia. Dan hadis ini pun juga tak beritahu pasal puasa Ramadan. Ini bukan puasa Ramadan, ini puasa yang berkaitan puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak. Ada waktu buka, ada waktu bersahur. Ini puasa yang selain pada waktu Ramadan, puasa-puasa sunat yang lain. Nak sambung-sambung gitu. Ini bukan hukum untuk semua jenis puasa. Tidak. Puasa yang ada kewajipan dari segi syariat, asal dari segi syarak, yang itu tak ada kaitan dengan yang ini. Ini hanya khusus amalan-amalan puasa yang selain daripada yang wajib ada dari segi syariat, dari segi syarak. Yang selain pada itu. Contohnya puasa-puasa sunat biasa. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa-puasa nazar ke apa semua sekalian tu. Maka sekira nak buatkan juga, maka sambung situ hanya pada waktu sahur saja. Sahur kena bersahur. Waktu sahur kena bersahur. Itu yang Nabi SAW beritahu. Tetapi Nabi beritahu dah, ini bukanlah dengan makna suruh untuk buat, tapi suruh sini suruh untuk larang. Ikhtilaf ulama tentang makan minum tadilah. Okay? Jadi kita ambil dulu cerita sini, iaitu agama Islam ini, dia agama yang mudah, yang memberi senang kan untuk kita amal, tidak yang jenis menyusahkan. Maka disyariatkan bukanlah bentuk yang cara tahap melampau, dan tidak juga membuat tu sampai tergopoh gapah ikut dan dia nak buat macam mana. Itu bukan cara Islam.
Sehingga amalan itu sampai menyeksa diri apa semua sekali tidak ada dalam Islam. Itu yang dalam agama lain tu adalah macam Hindu ke Syiah ke apa ke jenis pukul-pukul diri tu. Itu adalah macam Hindu tu pukul buah nyo atas kepala tu kan. Pukul Syiah pula pukul benda-benda besi tajam atas tubuh belakang dia tu. Itu bukan syariat Islam, itu syariat yang selain pada Islam, syariat orang kafir gitu kan. Maka Allah Ta'ala ni mensyariatkan benda yang mudah pada kita, tidaklah bentuk mengazabkan tubuh badan kita. Maka sebab itulah Nabi SAW melarangnya puasa bentuk sambungan gini. Sehingga tidak berbuka-bukanya, sampai ke malam pun tak berbuka, esok sambung pula puasa. Tidak gitu. Maka sebab itulah sahabat bertanya tentang perkara ini kerana sahabat nak tiru. Maka Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala memberi yut'imuni rabbi wa yasqini. Dalam riwayat lain ada beritahu Tuhan aku memberi makan padaku dan memberi minum padaku. Walaisa lakum hadha, tidaknya ininya buat kamu. Allah Ta'ala tak bagi pun makan pada kamu, minum pada kamu. Maka jangan buatlah perkara wisal ini. Dan hadis ni tak ada sambungan. Sebenarnya ada sambungan dalam Bulughul Maram, semua sekali ada sambungan dia. Yang mana hadis itu sambungan dianya beritahu Nabi SAW dah tengok sahabat tak nak berhenti juga, Nabi pun buat sambung. Sehinggalah Nabi sambung. Sehinggalah sahabat tu tak gerak. Nabi pun tarik. Maka selepas pada tu sahabat pun tak buat. Maka hadis yang akhir ini, yang riwayat Muslim ni, bukan Nabi suruh, ini bentuk ancaman daripada Nabi. Jangan lapar nak buatlah perkara wisal ni. Kalau nak wisal juga, sampai ke waktu sahur. Sampai pada waktu sahur, kalau nak buat tu sampai pada waktu sahur tak makan. Gitu. Tapi bukanlah yang diminta oleh Nabi SAW suruh melakukan perkara itu. Sebab apa? Tak ada hikmah dia. Hikmah yang tak ada seperti mana hadis yang awal kita dah baca tadi, orang yang berbuka puasa pada awal waktu akan mendapatnya kebaikan. Maka orang yang tak berbuka puasa pada awal waktu ni tak akan dapat kebaikan, yang dia akan dapatnya adalah lapar saja. Jadi sini Nabi nak beritahu, kalau kamu nak buat juga wisal, nak lapar juga, tapi tak boleh pahala pun, maka sampailah waktu sahur. Tapi sahur tu kena makan jugalah. Sebab kalau tidak, benda tu akan menyeksa diri. Sebab siang hari tu pula kamu nak puasa pula. Jangan sampai menyeksa diri sampai tahap. Ini perumpamaan bagi orang yang memang tak ada makanan ke, maka barulah dia ada sekali je makan. Itu sekali je makan. Jadi sahur, untuk berbuka tak ada, untuk sahur boleh lah. Maka untuk sahur tu dia akan jimat lah. Sehari tak makan. Sehari suntuk, 24 jam tak makan. Kan? Boleh jimat. Gitu. Jadi atas dasar nak jimat gitu, 24 jam saja Nabi SAW bagi masa. Itu pun tidak dapat kebaikan seperti mana yang nak sini. Tujuan kita buat amal ni untuk dapat kebaikan. Jadi sini tidak dapat kebaikan, yang akan dapatnya adalah lapar. Dan lapar itu Nabi dah beritahu dah, Allah Ta'ala dah bagi dah Nabi makan, Allah Ta'ala dah bagi dah Nabi minum. Jadi ini isyarat apa? Dua pendapat ulama mengatakan, satu kata Allah Ta'ala bagi rasa Nabi SAW rasa kenyang, rasanya hilang dah. Okey, ini pendapat ni ramailah disokong oleh ulama. Ada satu lagi pendapat kata, memang Allah Ta'ala bagi makanan kepada Nabi. Memang Allah Ta'ala bagi minuman kepada Nabi. Maka itu tak bagi wisal dah tu. Itu memang tak wisal lah. Memang makanan yang tidak dengan tahtal asbab. Makanan yang mafauqal asbab yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Ini khusus pada Nabi SAW saja. Maka siapa yang tiru benda ni hanya berlapar saja sampai pada waktu sahur. Itu pun Nabi benarkan, kalau nak berlapar juga, berlaparlah sampai pada waktu sahur. Tapi ini bukan suruh. Ini hanya dah kamu nak tiru sangat, nak rasa sangat. Macam mananya aku rasa. Kan? Maka gitulah. Tapi tahap itu saja dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi berdasarkan hadis ini nak beritahu haramnya wisal. Tetapi boleh wisal, haram untuk
Dari segi keseluruhan hukum haram wisal. Itu kena tahu. Tetapi dari segi pembahagian pula, kalau tak jadi sampai tahap wisal, iaitu waktu sahur pun makan, maka tu tak panggil wisal. Maka tak panggil wisal lah. Wisal ni mana makan, tak makan, waktu berbuka pun tak makan, waktu bersahur pun tak makan. Teruskan puasa selepas pada tu siang hari sampailah waktu berbuka balik waktu maghrib. Itu baru betul-betul dipanggil wisal. Maka hukum wisal secara keseluruhan adalah haram. Itu faedah daripada hadis ni. Tetapi sekiranya tak sampai tahap wisal, tapi kita berbuka tu lewat sangat pada waktu sahur. Nabi hanya benarkan pada waktu sahur. Itu pun mungkin kategori-kategori orang-orang yang memang tak ada makanan ke apa ke. Ataupun orang tu, setengah orang tu nak merasa ke, ataupun sibuk sangat dia duduk membaca ke, duduk qiyamul lail ke apa ke, sampai dia tak sempat untuk makan ke, ataupun dia memang hari tu dia tak rasa lapar nak makan ke, atau macam mana lah. Jadi itu dibenarkan hanya pada waktu sampai pada waktu sahur saja. Itu pun bukannya Nabi SAW anjurkan, tetapi nak beritahu kalau tak dapat tidak. Kalau nak buat juga, nak try juga, maka nak tegai juga, biarlah sampai pada waktu sahur. Tapi tidaklah bila sampai pada waktu sahur itu, waktu sahur pun bersahur, maka tak bagi wisal adalah kan. Tetapi meninggalkan wisal secara sampai pada waktu sahur itu juga aulanya tidak dibuat. Sebab apa? Kita tidak akan mendapatnya pahala berbuka puasa pada awal waktu. Jadi rugilah. Tujuan kita buat untuk dapat pahala kan. Jadi kena ingat, bukan puasa saja kita dapat pahala. Makan berbuka puasa pun kita dapat pahala. Nak apa lagi? Ya. Jangan kita anggap makan tu tak dapat pahala. Kita makan berbuka puasa kita dapat pahala. Alhamdulillah. Ya. Kita makan untuk bersahur. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pahala pula pada kita. Kita senang dapat makan. Senang dapat minum. Dengan mana terhiburnya kita. Perasaan kita dapat berbuka puasa kan. Hiburan kita rasa dapat berbuka puasa siang hari, kita tak makan, tak minum tu, sampai waktu buka tu kita suka sangat-sangat kan. Allah Ta'ala bagi sampai dengan pahala sekali Allah Ta'ala bagi. Nak apa lagi kita? Kan? Jadi siapa-siapa nak wisal, apa kebaikan yang dia dapat? Kan? Yang dia dapat hanya lapar. Kan? Hanya lapar, hanya dahaga. Itu saja yang dia akan dapat. Sebab tidak ada puasa malam. Puasa malam tak ada. Bukan kita macam Hindu. Hindu ada kan. Hindu dia kata, dia puasa juga. Bila puasa? Dia kata puasa malam. Malam berpuasa. Oh, kita buat kerja puasa malam. Relax lah malam-malam. Memang kita tak makan mana pun malam. Kan? Dia kata pagi esok dia makan. Malam tak makan. Malam kita makan puasa. Jadi bunyilah kata laparnya malam apa dia hari tu. Lapar malam. Tak apa, boleh tidur lah juga. Tidur bangun-bangun subuh tu. Tak ada boleh makan pula. Jadi tak asa pelik belah mana. Ni siang hari ni nak kena waktu, kena buat kerja lah apa semua sekali. Sebab tu syariat agama Islam ni dia dah, Allah Ta'ala tetap dah waktu berpuasa siang hari. Siang hari kita berpuasa. Malam kita makan-makan lah. Kita relax, kita apa semua sekali makan. Tu pun nak makan sepenuh masa malam pun tidak. Sebab malam pun kita nak tidur apa semua sekali kan. Gitu. Dan daripada hadis ini juga nak beritahu jangan kita melampau dalam beragama. Beramal ibadah ni janganlah tahap melampau. Jadi Nabi SAW, sahabat ni bukan melampau, tetapi dia nak tiru seperti mana Nabi buat. Sebab tu saya nak beritahu, apa jua amalan, bila ada syariat saja, sahabatlah lebih utama nak buat sungguh-sungguh seperti mana Nabi buat. Sebab tu bila kita tengok, tidak ada amalan itu dilakukan oleh sahabat, kenapa kita nak buat? Kan? Kenapa lagi kita nak buat benda tu? Nak sampaikan pahala pada orang mati lah apalah kan? Macam cerita yang kita dah beritahu dah sehari dua ni kan? Kita nak sampaikan pahala kepada orang mati dengan baca Fatihah lah, dengan baca Yasin apa semua sekali. Ada ke tidaknya sahabat buat gitu? Kalau ada, sahabatlah paling banyak akan buat. Dia bukan baca sekali. Kalau Fatihah dia tak baca sekali macam kita baca sekali. Orang mati tu, kalau siapa-siapa mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, al-Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah. Mungkin 3 kali, mungkin 40 kali dia baca. Tak akan baca sekali. Saya pernah ada satu tempat. Tak tahu kenapa, tapi kita orang pergi je. Kita orang pergi je bawa jenazah tu pergi.
Selepas pada solat jenazah di satu rumah tu. Jadi bila kita orang nak keluar bawa jenazah tu, tak tahu siapa dia lah, mari sekat. Ahli keluarga dia ke, ataupun orang masjid mana ke, lebay mana ke, mari sekat. Mari sekat tu kononnya nak untuk apa? Untuk bacanya Al-Fatihah. Setiap langkah tu kena baca Al-Fatihah. Nak langkah nak pergi ke hantar jenazah tu baca Al-Fatihah. Nak boleh sampai ke kubur, banyak mana Fatihah nak kena baca. Lepas tu mayat tu duduk, lamalah duduk atas keranda apa? Jenazah tu. Kan? Jadi cara gitu ikut sunnah lah? Tidak. Cara ikut sunnahnya adalah kita segerakan hantar jenazah mayat itu ke dalam kubur. Itu cara sunnah. Maka dengan kita lengahkan, dengan tak kira lah kita baca Fatihah ke, kita baca Yasin ke. Lepas tu soalannya, kenapa nak baca Fatihah saja? Kenapa tak baca surah lain juga? Kenapa tak baca seluruh Al-Quran ke dulu, barulah tak sampai kubur kita, pokok kita ni. Satu langkah, satu juzuk. Satu langkah, satu juzuk. 30 langkah, 30 juzuk. Dah Al-Quran. Dah pun dia tak erti Al-Quran ke kan, tak hafal Quran ke kan, maka benda tu jadi memayahkan kan pula. Maka buat dia tak buat. Tiba-tiba suruh baca Fatihah. Dalam surah-surah Al-Quran itu hanya dipilih tu Al-Fatihah saja. Kan? Kenapa tidak Yasin? Satu langkah Yasin, satu langkah Yasin, satu langkah Yasin tu. Takkan Yasin saja kot. Surah lain pun banyak. Surah Kahfi ke, surah Al-Baqarah ke yang paling panjang ke, surah Nisa ke, surah Al-Imran ke yang panjang-panjang ke. Tak dibaca pun pula. Maka kita saja yang mengada-ngada. Tapi kalau sahabat itu, kita balik pada cerita sahabat. Kalau sahabat tahu itu adalah syariat daripada Nabi SAW, tak sempat kita nak buat seperti mana yang kita dah buat sekarang ni. Sahabatlah yang paling dahulu mendahului kita melakukan amalan-amalan itu lebih pada kita amal. Lebih lagi daripada kita amal. Sehingga Nabi kena ada suruh hol seperti mana hadis ni lah. Jangan buat wisal. Mana sahabat akan buat tu lebih-lebih lagi. Kalau nak baca, mungkin dia tak baca kubur tu pakai terbuka dengan kita. Saya ingat lagi di Pakistan. Di Pakistan, pok-pok puja kubur. Pok-pok puja kubur di Pakistan. Dipanggil pok-pok Berelwi di Pakistan. Kan? Mereka ni sukalah baca tahlil orang mati lah di kubur tu. Kaedah di sana, bila kita tanam mayat dalam kubur, dia akan letaknya kapet-kapet, kain-kain cadar, apa semua sekali sekeliling kubur, sekeliling lubang kubur. Dan semua orang duduk situ dan lepas-lepas lah apa bunga-bunga lah apa semua sekali penuh dalam kubur. Mayat duduk situ lah, mayat duduk tertidur gitulah. Duduk dengan kain kapan tu. Dia tak tanam, dia biar gitu je, dia baca tahlil lah apa semua sekali, dia baca sampai ke cerah lah, sampai ke tengah-tengah malam dia baca. Lepas pada tu baru tanam. Sampai ada satu kes tu terbangun jenazah terbangun. Nak beritahu lama sangat. Biasa ni jenazah ni, mayat ni bila lama-lama dia akan terbongkok sendiri dia, mana gerak dengan sendiri dia lah. Macam saraf-saraf dia tu jadi terik ke apa kan. Jadi macam dia terbangun jenazah. Nak beritahu lama tak lama. Sampai ada yang lari-lari pun ada, takut hantu ke apa. Kan? Nak beritahu lama. Tapi tempat kita tak adalah sampai tahap tu. Dan boleh jadi akan ada benda ni. Kalau kita tidak jaga amal yang sebenar. Amal yang sunnah sebenar ni kalau kita tidak jaga, niscaya orang kita mungkin akan buat gitu. Kalau benda tu yang benar daripada Nabi SAW, maka sahabat-sahabat Nabi lah yang lebih aula, yang lebih utama, yang banyak buat lebih daripada kita buat. Sehingga kan puasa gini pun sahabat nak buat lebih. Sampai dalam hadis lain pun sahabat kata, "Kak, aku nak puasa hari-hari. Aku nak puasa hari-hari, aku nak solat sampai cerah." Mana sampai cerah? Malam, solat malam tu sampai cerah. Dan aku tak nak nikah, tak nak apa. Nabi larang benda tu. Mana sahabat ni, bila dia nak buat kebaikan, dia akan buat sampai tahap ke maksimum dia akan buat. Kalau tak ada larangan daripada Nabi SAW, saya sahabat akan buat. Maka apa saja amal-amal yang baik, maka sahabat-sahabat Nabi lah yang lebih utama, yang lebih aula, yang akan buat benda tu melebihi daripada kita buat sekarang ni.
Kalau kita kata, oh sahabat Nabi tak buat sebab dia tak tahu, itu seolah-olah kita memperbodohkan sahabat lah. Jangan pula kita kata gitu. Jangan pula ada kata-kata yang kata gitu. Ya, kata oh, sahabat kita sekarang ni kita ada ulama lagi apa semua sekali. Sahabat tu zaman lain, gini-gini. Mana tu macam kita memperbodohkan ulama di kalangan sahabat pula. Sahabat ni bukan ulama tu. Ya, jangan pula kita memperbodohkan mereka pula. Jangan pula sampai tahap tu. Mana yang ulama yang paling alim kira-kiranya sahabat lah, tak ada orang lain. Ya. Sahabat ni adalah pelajar-pelajar yang belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia yang lebih arif. Maka bila mereka ni yang lebih arif, maka mereka ni lah yang lebih aula, yang lebih utama yang akan melakukan perkara apa saja amalan-amalan dalam agama. Tetapi agama ni kita tak boleh hulu. Bila hulu kita akan jadi seperti mana ahli kitab. Ahli kitab tu seperti mana yang saya dah bincang dah dalam tafsir surah Al-Baqarah sebelum pada ni. Habis itulah sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah supaya dapat betul-betulnya ikut sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran ada beritahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benarnya pada Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang bagus untuk kita ikut semua sekali. Jadi apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, itulah yang kita amalkan. Yang bukan daripada Nabi SAW, itulah yang kita tinggalkan.